sahabat pencinta Al-Quran dan seluruh kaki tangan SPAK dan ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita dalam satu slot yang kita berikan namanya sebagai daurah solat. Daurah solat. Jadi Alhamdulillah, sebenarnya tak adalah kita nak meletakkan nama tu sebagai satu nama daurah, kan? Masya Allah. Daurah ni diambil daripada perkataan dara. Dara ni berputar. Jadi perkara bila kita sebut daurah solat, maka perbahasan yang kita bakal kongsikan ataupun yang bakal kita ketengahkan dan muzakarahkan, sama-sama bincang adalah berputar dalam lingkungan solat sahaja. Jadi bab taharah kita akan insya-Allah kalau ada rezeki kita buat daurah taharah pula ataupun muzakarah taharah. Dalam fiqh ni antara tajuk besarnya adalah kitab as-solah. Kitabus solah. Jadi alhamdulillah, sebelum saya nak mulakan kelas kita pada petang ini, pada malam ini, saya nak tanya dulu. Siapa yang pernah dengar nama kitab Matan Abi Syuja'? Ataupun pernah belajar ke? Ataupun tak pernah dengar langsung? Ada orang tak ada orang ni? Tak pernah dengar Ustaz. Pernah dengar Ustaz. Ada dengar. Sedang mendengar Ustaz. Silakan. Tak pernah dengar. Okey, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita kali ni ramai. Biasa kelas saya suka berdialog macam ni sebab kita 20 orang. Tapi ni 50 orang, 60 orang boleh komen je. Komen saya baca nanti saya tahulah. Okey, baik. Kat sini kita tengok dalam komen ada yang kata tak pernah dengar. Ustaz ada yang kata rata-rata tak pernah dengar. Okey. Jadi kitab Matan Abi Syuja' saya guna cetakan ni. Tapi ni totally bahasa Arab lah, tak ada bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dalam Shopee ke, Lazada ke, mana-mana kedai-kedai buku, cari Matan Abi Syuja', terjemahan Matan Abi Syuja'. Ada, tak silap saya terbitan Jadi nak guna silakan. Okey. Sebelum kita mulakan daurah solat kita pada malam ini, saya nak kongsikan dulu berkenaan dengan kitab ini. Kan? Kadang kita dok terus bahas berkenaan dengan pengajian yang kita belajar, tapi kita tak tahu kitab apa, sumber apa, siapakah dia, siapakah yang meriwayatkan, siapakah yang menceritakan, siapakah yang mengeluarkan pendapat ini. Kan? Itu yang jadi kelang kabut tu. Aku dengar ustaz ni kata macam ni. Aku dengar ustaz ni kata macam ni. Dah ustaz pula salah. Padahal nukilan daripada pendapat-pendapat ulama. Okey. Jadi, pertama sekali, kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Asbahani. Imam Ahmad bin Husain Al-Asbahani. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam poster tu ada dua kitab yang kita letak di situ. Fathul Qarib syarah kepada Matan Abi Syuja'. Jadi yang saya duk cerita ni Matan Abi Syuja'. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli pun, beli Matan Abi Syuja'. Jangan beli Fathul Qarib terus. Dia kalau orang dah pernah baca Matan Abi Syuja', lalu dia beli Fathul Qarib dan dia baca Fathul Qarib, maka dia telah naik tangga ikut step.
Kalau dia terus-terus beli Fathul Qorib dan terus baca, sebenarnya dia telah melangkah 2 step. Jadi takut-takut dia tak faham. Takut-takut dia tak faham. Jadi kalau kita dah belajar matan Abi Syuja', lalu kita baca Fathul Qorib, ilmu kita dah dapat dah satu step. Lepas tu kemudian kita daurah Fathul Qorib pula, ataupun kita baca Fathul Qorib pula, kita dapat lagi satu step yang lain, another level. Nanti dah habis Fathul Qorib, Ustaz, ada lagi tak kitab lepas Fathul Qorib yang mensyarahkan, yang menghuraikan lagi, yang membahaskan lagi Fathul Qorib? Ada tak? Boleh buka kitab Hasyiah Al-Baijuri. Hasyiah Baijuri. Ada lagi tak yang ulama yang mensyarahkan lagi, yang memperincikan lagi masail permasalahan dalam Hasyiah Al-Baijuri? Ada. Boleh buka Bijairimi Alal Khatib. Ada lagi tak? Jadi nak bagi tahu, bila kitab induk itu power, maka penumpuan ulama' daripada serata tempat akan tertumpu pada kitab tersebut dan akan menghuraikan apa yang ada dalam kitab tersebut. Jadi soalan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, power ke tak power kitab matan Abi Syuja' ni sampai ramai ulama' mengeluarkan syarah-syarah dia? Tinggalkan kat dalam ruang komen. Okay. Nak bagi tahu banyak tak banyak. Dan satu lagi, satu lagi, matan Abi Syuja' ni antara kitab induk. Okey, Ustaz, apa Ustaz maksud daripada matan-matan? Saya dengar ada orang sebut matan Abi Syuja', saya dengar ada orang sebut matan Ghayah wa Taqrib, saya dengar ada orang sebut matan Izzi, ada matan Al-Ujrumiyah. Matan tu apa Ustaz? Matan ni adalah satu kalimah yang kita gunakan untuk kitab-kitab yang induk. Kitab-kitab yang induk. Yang mana dalam matan dia tiada huraian. Dalam matan dia tidak ada huraian. Matan ni selalunya orang kata apa? Kalau bahasa Melayu kita, dia hanya keluarkan statement kenyataan, dan daripada huraian daripada kenyataan itu akan dibincangkan dalam kitab yang lebih besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau jumpa matan, selalunya matan akan dicetakkan ataupun dikumpulkan dalam buku yang kecil sahaja. Nanti ada kitab lain, ulama ataupun pengarang matan itu sendiri mensyarahkan matan dia. Nanti barulah akan keluar daripada satu matan. Bila kita syarah, dia akan keluar jadi 2 kitab. 2 kitab ni mensyarahkan kitab apa? Mensyarahkan kitab yang kecil ni saja. Nanti tuan-tuan dan puan akan jumpa juga kitab yang mensyarahkan matan tersebut sampai 6 jilid, 8 jilid, 12 jilid pun ada. Jadi matan ni adalah kitab induk yang mana selalunya matan ni digunakan untuk para alim ulama dan juga para penuntut ilmu untuk hafal. Jadi sebab itu matan tak boleh panjang. Kalau matan panjang, buku tebal, masak kawan tu nak hafal. Penat nak hafal. Jadi selalunya matan ni memang buku dia ringkas dan padat. Jadi ulama-ulama yang boleh tulis matan bukan ulama yang biasa-biasa. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tinggalkan perkataan sehingga mendatangkan keraguan pada orang ramai, dan dia juga tak boleh menambah perkataan sampai tahap orang boleh jadi keliru. Orang boleh jadi, ada penambahan. Tak boleh. Ini matan. Kalau dia tertambah perkataan, nanti matan jadi panjang. Kalau dia terkurangkan perkataan, nanti orang tak faham. Jadi ulama yang boleh tulis matan bukan ulama yang biasa-biasa. Walaupun kitab kecil, tapi orang kata kecil cili padi. Inilah matan. Jadi kalau dalam perbahasan, tuan-tuan dan puan jumpa perbahasan fiqh, perbahasan ilmiah yang selalunya dibaca oleh moderator ataupun dibaca oleh ahli panel adalah matan. Sebab apa? Matan dihafal.
Syarah ataupun hasyiah jarang dihafal, tapi kadang-kadang ada juga yang menghafalnya. Okey. Jadi yang kita nak bahaskan pada malam ini dan malam-malam berikutnya adalah berkenaan dengan matan Abi Syuja'. Dalam poster tuan-tuan dan puan jumpa tengok banyaknya tajuk-tajuk yang bakal diperbahaskan. Ya, memang banyak. Sebab dalam bawah solat, dalam bawah kitabus solat, ada banyak tajuk-tajuk yang bakal kita kongsikan dan muzakarahkan bersama. Okey, jadi Masya Allah. Itu dia sedikit pengenalan berkenaan dengan matan, apa itu matan, dan siapakah penulisnya, dan apakah fungsi matan, dan betapa pentingnya matan ni dalam menyatakan satu-satu hujah hukum fiqh. Okey. Jadi saya ulang semula, matan ini namanya matan Abi Syuja'. Ataupun nama lainnya, ni bukan kitab lain, nama lain. Kitab yang sama tapi nama lain, ataupun nama lainnya diberi nama Matan Ghayah wa Taqrib. Matan Abi Syuja' ataupun nama lain dia kita panggil sebagai Matan Ghayah wa Taqrib. Jadi kalau kat pondok-pondok, dekat pengajian-pengajian fiqh, kalau cakap Matan Ghayah, jarang orang tak kenal. Jarang orang tak tahu. Sebab inilah kitab induk dia. Ataupun ada juga, Ustaz, ada tak kitab-kitab matan fiqh dikarang oleh ulama lain? Ada. Macam matan Muqaddimatul Hadramiyah pun ada juga yang dikarangkan oleh Imam Hadramaut. Jadi banyak, bukan satu je. Tapi ini antara yang termasyhur. Okey. Jadi sebelum kita terus masuk dalam kitabus solah, seperti mana pengarang kitab ini iaitu Imam Ahmad bin Husain Al-Asbahani rahimahullah. Beliau memulakan kitab beliau dengan satu kata-kata yang sangat merendah diri. Pertama sekali matan ini dimulakan dengan satu hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan daripada dia, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia pandai dalam bab agama. Jadi alhamdulillah malam ni dah pukul 9, ada yang duk ngantuk ke, ada yang penat, ada yang tengah sibuk nak buat kerja rumah, nak siapkan sebelum esok. Tapi Allah Ta'ala pilih kita, mungkin ada satu benda yang unik yang Allah suka dengan kita. Allah Ta'ala nak bagi kita pandai agama. Bila kita pandai, kita tak buat silap. Bila kita tak buat silap, kita dah belajar, kita dah menuntut ilmu, kita dah perbaiki solat kita, maka solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang. Hadirnya kita dalam kelas adalah menunjukkan bahawa Allah sayang pada kita, Allah suka pada kita. Sebab tu Allah bagi kita pandai dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Pengarang memulakan kitab beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarga baginda yang suci dan seluruh sahabat-sahabatnya. Qala al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani al-mutawaffa sanata 488. Telah berkatalah oleh Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, yang mana pengarang kitab ini wafat pada tahun 488 Hijrah. 488 Hijrah, lebih kurang dalam 200 tahun setelah zaman-zaman Imam Syafi'i. Lebih kurang 150 ke 200 tahun lepas zaman Imam Syafi'i. Jadi beliau ni adalah ulama yang datang lepas tu. Jadi jangan pula kadang-kadang kita tak tahu. Sebab tu pentingnya tahu ataupun ambil tahu tarikh wafatnya salah satu ulama. Sebab apa? Sebab
bila kita tahu wafatnya satu-satu ulama, maka kita akan tidak tersalah. Jangan pula nanti ada duk tanya, Ustaz, Imam Syafi'i dia baca tak kitab Abi Syuja' ni? Macam mana Imam Syafi'i nak baca kitab Abi Syuja'? Imam Syafi'i hidup, Imam Abi Syuja' pun belum hidup lagi waktu zaman Imam Syafi'i. Tu yang kadang-kadang ada orang duk tanya soalan-soalan pelik kadang, sebab tak tahu tarikh wafatnya satu-satu ulama. Okey. سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. Jadi nak tunjukkan betapa rendah dirinya pengarang ini, beliau tak kata, dia kata, disebabkan aku rasa benda ni penting. Dia tak kata disebabkan aku dah belajar, aku dah pergi belajar luar negara, aku dah balik, aku dah rasa pandai, sebab tu aku kena tulis kitab. Tak ada. Nampak? Ulama-ulama dahulu dia punya rasa tawaduknya, dia kata apa? Sa'alani ba'dul asdiqai. Ada beberapa, sebahagian daripada sahabat-sahabat aku datang jumpa aku, hafizahumullah ta'ala, an a'mala mukhtasar, supaya aku buatkan satu ringkasan dalam bab fiqh yang berlandaskan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dia tak kata diri dia tak sabitkan perkara tu pada diri dia. Dia sabitkan perkara tersebut atas tuntutan semasa. Dia tak kata sebab aku dah pandai, aku kena buat. Sebab aku pandai, aku kena ngajar. Tak ada. Nampak ulama dahulu punya rendah dirinya. Jadi kawan-kawan dia duk minta kata, Imam Ahmad, tolonglah. Cuba kamu buat satu ringkasan ghayatul ikhtisar. Ghayatul ikhtisar ni maksudnya ghayah, kemuncak bagi keringkasan. Orang kata ringkas, tak nak. Nak yang paling ringkas punya. Kenapa nak yang paling ringkas? Kawan-kawan dia ni, kenapa diorang ni ada terfikir untuk buat kemuncak pada ringkasan bab fiqh? Kerana apa? Liyaqruba 'ala al-muta'allim, supaya nak mudahkan orang yang mengajar dan juga orang yang belajar, wa yashul 'ala al-mubtadi' hifzu, dan untuk memudahkan budak-budak baru nak belajar boleh hafal. Kalau panjang nak hafal macam mana? Kalau sampai 2 jilid, 3 jilid kan payah tu nak hafal. Jadi cuba kamu buat satu kitab yang ringkas, yang mana semua orang mudah nak baca, mudah nak faham, mudah nak hafal. Wa ana fihi min taqsimat, dan buatlah dalam kitab kamu itu banyak bahagian. Jangan duk pakai letak urai habis. Tak ada chapter-chapter. Jadi buat bahagian-bahagian, bab-bab, chapter-chapter, supaya apa? Supaya mudah nak rujuk. Nak cari bab solat, buka kitab solat. Nak cari bab solat jenazah, dalam kitab solat di bawah kitab solat adanya kitab solat jenazah. Wa hasrul khisal, dan pembahagian tersebut meliputi semua perkara. Lalu apa jawapan Imam Ahmad bin Husain al-Asfahani? Beliau berkata, fa'ajabtuhu ila dhalika. Aku pun terimalah permintaan ataupun tugas untuk membuat satu kitab tersebut. Untuk apa? Kerana apa? Bukan kerana aku pandai, tapi kerana taliban lis-sawab raghiban ila Allah Ta'ala fi at-tawfiq lis-sawabi. Untuk menunjukkan, untuk mengharapkan, menuntut pahala dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala fit taufiq, dalam keberhasilan lis-shawab, dapat pahala ganjaran. Kerana apa? Sesungguhnya innahu ala ma yasha'u qadir. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengendaki ala ma yasha', terhadap setiap apa perkara pun, qadirun, Maha berkuasa. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan terhadap seluruh hamba-Nya yang lemah lembut dan Maha mengetahui.
Jadi untuk dapatkan redha Allah, bukan untuk tunjuk aku ni pandai ke apa, tidak. Jadi itu dia permulaan kitab ini. Adanya chapter, adanya ringkasan yang cukup mantap, adanya huraian yang tidak tertinggal tajuk-tajuknya, semua dihimpunkan dan dipadatkan dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bermulalah pada malam ini 1 hari bulan 11. Hari Rabu ataupun malam Khamis, Masya Allah, antara hari yang baik untuk kita mulakan pengajian. Okay. Kitabus Salah. Faslun mawaqitus salah. Okay. Kita mulakan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kitab, boleh buka je kitab masing-masing. Kalau tak ada, boleh pergi cari dekat Shopee ke, kat mana kedai buku ke. Nanti boleh minta nama dekat admin, nama kitab. Tak pun, boleh tengok je dekat poster tu, kita ada buat senarai tajuk-tajuk yang bakal kita kongsikan. Nanti boleh buat nota kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Salati, faslun mawaqitus salah. As-salatul mafrudatu khamsun. الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. Okey, jadi masuk je kitab solat, pengarang memulakan pengajian ataupun perbahasan dalam kitab solat ini dengan satu tajuk yang kita panggilnya sebagai mawaqitus solat. Waktu-waktu solat. Kena tahulah waktu. Jangan dah, takkan kita nak terus je dah pandai solat, dah tahu syarat, dah tahu rukun, dah tahu sunat, waktu tak tahu. Sembahyang apa tu nak? Sembahyang Zuhur. Zuhur pukul apa? Pukul 11. Dah. Walaupun cukup syarat, walaupun penuh rukunnya, penuh hayahnya, sunatnya, kan? Cukup rakaatnya 4 rakaat, tapi tak masuk waktu. Dan juga dalam perbahasan mawaqitus solat ini juga akan memandaikan kita bagaimanakah kita nak menetapkan waktu solat kalau tak ada jam. Kan? Duk pergi camping, masuk hutan, jalan-jalan dengan kawan, jam tak ada. Handphone pun mati. Macam mana kita nak tentukan dah Zuhur ke belum? Tengok matahari elok duk atas kepala, tapi tak tahu. Ni matahari ni, matahari dah nak asar ke ataupun baru Zuhur. Sebab sekarang ni zaman musim pun tak menentu. Kalau panas betul, kalau sekali hujan lebat ya Rabbi. Kan? Zaman ni waktu musim-musim hujung tahun ni. Jadi cara dia, bismillahirrahmanirrahim. As-salatul mafruḍah, solat-solat yang difardukan itu ada 5. Yang pertama az-zuhru. Az-zuhru. Jadi musannif memulakan perbahasan dengan Zuhur. Memulakan perbahasan dengan Zuhur. Sebab apa? Zuhur ni adalah solat yang pertama dilaksanakan pada siang hari. Sekejap. Okey, sebelum kita masuk pada bab solat, saya lupa untuk kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan definisi solat. Solat tu apa? Kadang-kadang kita nak kena tahu definisi sesuatu perkara. As-salatu hiya lughatan ad-du'a. As-salah itu dari segi bahasanya, kalau kita terjemahkan secara literal, dia tidak menunjukkan kepada solat kita yang kita duk semayang hari ni. As-salah, terjemahan lughahnya adalah ad-du'a. Doa. Doa. Sebab tu sallallahu ala Muhammad. Kan? Adakah kalau kita duk terjemah solat itu adalah solat, maka bila lafaz sallallahu ala Muhammad, Allah solat kepada Muhammad. Kan dah lain tu terjemahan dia. Jadi solat ataupun solah, dia makna lughatan dia, makna asalnya adalah ad-du'a, doa. Allah merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila masuk bab syarak, istilah solah dalam syarak,
kama qala Rafi'i, seperti mana telah berkata oleh Imam Rafi'. Lupa nak cakap. Dalam mazhab Syafi'i, di bawahnya ada dua imam yang sangat kuat pendapatnya dalam mazhab Syafi'i. Bila kita sebut syaikhan ataupun dua orang syekh dalam mazhab Syafi'i, maka ianya merujuk kepada yang pertama Imam Nawawi, yang kedua Imam Syafi'i. Imam Nawawi, yang kedua Imam Rafi'i. Yang pertama Imam Nawawi dan yang kedua Imam Rafi'i. Dua ulama pelopor terbesar ataupun terkuat pandangannya dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi Imam Rafi' berkata kita solah itu maknanya aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslimi bi syara'itin makhsusah. Solat itu adalah aqwal, kata-kata, wa af'al dan perbuatan yang mana muftatihatun dimulakan dengan takbir, wa mukhtatimatun dan diakhiri, ditutup, dikhatamkan, ditutup dengan salam, dengan bisyara'itin makhsusah, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Apa syarat yang dikhususkan? Apakah disebut dimulakan dengan takbir, ditutup dengan salam? Apakah yang ada di antara kedua-duanya? Itu baru kita akan bahas dalam perbahasan. Jadi dia tak bahas dalam definisi. Okey. Wassalatul mafruḍah wa fi ba'd an-nuskhi as-salatul mafruḍah. Salat-salat yang difardukan itu ada 5. Yajibu kullu minha bi awwal waqtil wujuban muwassi'an ila an yabqa min al-waqti ma yas'uha fa yudayyiqu hina idzin az-zuhur. Okey, jadi solat ada 5 yang mana wajib kullu minha bi awwal, wajib laksanakan kelima-lima waktu solat ini pada awal waktunya. Dengan kewajipan yang muwassi'an. Kewajipan yang muwassi'. Muwassi' ni maksudnya ada kelonggaran. Dia bukan mudayyiqan, bukannya tak boleh. Memang waktu. Lewat waktu tak jadi solat. Tidak. Kewajipan bagi solat, kewajipan yang muwassi', yang ada kelonggarannya. Kan? Kalau kata masuk Zuhur pukul 1, masuk waktu Zuhur, sekarang ni pukul 1, kalau kata buat 1:30, sah tak sah? Sah. Kewajipan tu masih ada ke tak? Ya, kewajipan tu masih ada. Dia berkekalan daripada awal waktu sampai habis waktu. Muwassi', dia meluasi. Ada kala kewajipan tersebut dia hanya pada waktu itu saja. Ada pada waktu itu saja. Tapi kewajipan waktu solat itu dia meluasi ke seluruh waktunya. Jadi nak tahu ke seluruh waktunya itu, kita kena tahu bilakah waktu masuk waktu, dan bilakah masuk waktu solat, dan bilakah waktu habisnya waktu solat. Yang pertama, az-zuhru salatuhu qala an-Nawawi summiyat bidzalika li'annaha zahiratu wasatun nahar. Zuhru. Kenapa bagi nama zuhur? Kenapa bagi nama solat zuhur? Kerana Imam Nawawi berkata dalam kitab beliau, iaitu kerana li'annaha zahirah. Kerana zuhur itu berada pada yang paling zahir. Zahir, yang paling jelas, yang paling nampak. Pukul 1 yang paling terang, matahari duduk atas kepala. Paling terang, paling jelas. Wastun nahar, berlaku pada tengah-tengahnya waktu siang. Tengah-tengahnya waktu siang. Wa awwal waqti, mulanya awal waktu zuhur itu mulanya bila? Zawalun ay mailu syamsi an wasti as-sama'i la bin nazri li nafsi al-amri bal lamma yazhur lana wa ya'rifu dhalika al-mailu yatahawwalu az-zillu ila jihati al-mashriq. Iaitu mulanya waktu zuhur adalah ketika mana zawal, tergelincirnya matahari, ai mailu syamsi an wasti sama, dia duduk tengah kan,
Sekejap, saya kena hilangkan filter ni sikit supaya nampak tangan saya. Sekejap, Okey, baik. Okey. And what's this sama? Ni tengah. Ni tengah. Katalah ni kita punya langit lah. Perjalanan. Bayangkan ada bulatan macam ni. Bulatan separa. Bulatan separa. Yang mana matahari duduk betul-betul atas tengah-tengah tu. Dan objek di bawahnya. Jadi bila matahari dia naik daripada masyriq, masyriq ni timur, lalu nanti dia akan turun dekat maghrib, barat. Naik daripada masyriq dan turun di maghrib, barat. Masyriq, timur, maghrib, barat. Okey. Jadi matahari dia akan naik. Naik. Duduk atas tengah kepala tu kita panggil sebagai zillul istiwa. Jangan lupa ni. Kalau boleh catat. Matahari berada di tengah-tengah langit, tengah-tengah jalurnya, namanya kita panggil sebagai zillul istiwa. Kalau boleh ada yang tulis kat komen, tulis zillul istiwa, matahari berada di tengah-tengah langit. Zillul istiwa. Okey. Katalah zillul istiwa itu dalam sekira-kiranya katalah apa tadi nak cakap? Matahari itu katalah zillul istiwanya pukul 1 tepat. Pukul 1 tepat. Lalu bila dia jalan, bila matahari jalan, dia akan pergi ke timur ke barat? Dia akan pergi ke barat. Lalu matahari akan teruskan perjalanannya ke barat. Bila matahari terus ke barat, maka pancaran matahari, contoh ada objek bawah dia, pancaran matahari kena pada objek dan bayang yang akan terhasil daripada objek akan pergi ke timur ke barat. Dia akan pergi ke timur. Sebab apa? Matahari pergi ke barat. Jadi pancaran cahaya kepada objek akan menghasilkan bayang di sebelah timur. Okey. Zuhur itu adalah waktunya bila matahari daripada zillul istiwa lari ke barat, maka akan terhasillah bayang keluar ke arah timur, maka itulah waktu bermulanya waktu zuhur. Jangan duk semayang waktu matahari betul-betul atas kepala. Itu waktu makruh solat tu. Itu belum masuk zuhur lagi. Jangan kita duk fikir, zuhur ni waktu matahari terpacak atas kepala. Salah tu. Matahari bila dah tergelincir ke arah barat, keluarnya bayang ke arah timur, maka itulah waktu pertama bermulanya. Itulah waktu bermulanya waktu zuhur. Ustaz, boleh tak Ustaz kalau saya tengok je? Saya tengok matahari tu kalau nampak macam dia dah jatuh sengit sikit ke arah barat tu, okey dah tu. Tak boleh. Dia kena ada satu objek yang mengukur arah bayangnya. Tak boleh kita dengan mata kasar. Kat mana Ustaz cakap dia tu? Sebab dalam kitab syarah bagi matan Abi Syuja' iaitu Fathul Qarib telah membahaskan la bin nazri li nafsil amr. Bukan dengan pandangan mata. Kena ada objek yang menghasilkan bayang. Ba'da tanahil qasru alladhi huwa ghayatul irtifa'i syamsi. Wa akhir, dan bilakah habis waktu zuhur ni? Habis waktu zuhur adalah ketika mana waktu zuhri idza sara zillu kulli syai'in mithlah. Apabila bayang bagi objek tersebut telah menyamai objek. Katalah objek ni tinggi dia berapa? Tinggi dia 1 meter. Lalu bayang yang terhasil daripada objek, kan, bila matahari duk mai ke barat, kan, makin matahari tu
terbenam, makin matahari tu tergelincir ke arah barat, maka bayang tu akan mula keluar. Betul tak? Dia akan makin panjang. Tadi dia duduk keluar sikit je bawah tiang tu. Sekali dia panjang. Sebab apa? Matahari makin condong. Dan nak masuk asar dah ni. Idza sara zillu kulla syai'in mithlah ba'da zillu zawal. Kata benda ni 1 meter, kita letak tiang tu 1 meter dan juga keluarnya bayang tu 1 meter. Habis belum? Waktu zuhur? Belum lagi. Kalau betul-betul 1 meter, yang bawah bayang pun 1 meter, itu belum lagi. Kita kena tambah sikit lagi dengan zilluz zawal yang kita duk tunggu tadi tu. Katalah ni 1 meter. Matahari duk mari belah sini. Keluarlah bayang sikit. Bila keluar bayang sikit ke arah timur, itu masuk waktu zuhur. Yang bayang sikit tu jangan kita masukkan dalam perkiraan 1 meter objek. Kata objek 1 meter, zilluz zawal ada sikit, masuk lagi zillu mithlah. Ustaz, banyak pula nama bayang. Itulah Arab. Kalau tak ada bayang, betul-betul matahari atas kepala, itu kita panggil zillul istiwa. Bila masuk je waktu zuhur, ada keluar bayang sikit, itu zilluz zawal. Nanti bila matahari tu condong sampai sama objek bayang dengan objek, 1 meter, itu kita panggil zillu mithlah. Banyak pula nama bayangan. Nanti saya akan kongsikan kepada admin gambar rajah. Saya akan lukiskan. Nanti saya share. Boleh Okey. Kemudian wazil وليس ظل عدم الشمس كما تقدر وهم بل هو أمر وجودي بخلق الله تعالى لنفع البدن والعصر. Dah masuknya waktu asar. Okay, bila dah habis ini objek 1 meter, keluar zillul zawal, kemudian tambah 1 meter lagi yang sama dengan objek zillul mislah, kemudian barulah masuknya waktu asar. Bila habisnya waktu zuhur, maka masuklah waktu asar. Tapi sekarang kita tak tahu benda ni. Yang kita tahu, bunyi jam dekat masjid tu bunyi tit. Itu masuklah waktu asar. Dekat azan handphone, aplikasi kita bunyi Allahu Akbar, masuklah waktu asar. Habis handphone mati, habislah kita pun jam. Dah masuk waktu belum? Okay. Masuknya waktu asar ialah bila habisnya waktu zuhur. Wasumiyat bidzalika lima'asiratiha waqtul ghurub. Kenapa asar ini diberi nama asar? Kerana lima'asiratiha, kerana dekatnya, mu'asarah. Mu'asarah ni maksudnya dah nak dekat dah dengan waktu maghrib. Mu'asarah, hampir dengan waktu maghrib. Wa awwal waqtiha az-ziyadatu ala zill mislih. Okey, bila tadi kita dah cerita habisnya waktu zuhur, automatik masuk waktu asar. Jadi bila tambah je daripada zillul mislih, itulah waktu asar. Walil asri khamsatu awqat. Bagi waktu asar itu ada 5 waktu. Nampak? Huraian bila kita bahas lagi dan lagi, maka kita akan jumpa benda yang mungkin sebelum ni kita pun tak pernah jumpa. Tak pernah tahu. Dalam waktu asar ada 5 waktu. Dalam waktu asar ada 5 waktu. Ustaz, apa pula 5 waktu ni Ustaz? Tadi 5 waktu solat. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ini dalam waktu asar ada 5 waktu lagi. Macam baru dengar je. Okey, ni saya kongsikan pada malam ini. Walil asri khamsatu awqat. Dalam waktu asar itu ada 5 waktu. Yang pertama waktunya kita panggil sebagai waktul fadilah. Waktul fadilah, waktu terbaik laksanakan solat asar. Itu waktul fadilah, terbaik. Bila waktu fadilah ni? Waktul fadilah asar adalah wa huwa fi'liha awwal waqt. Buat awal waktu.
buat awal waktu, maka kita dapat waktu fadilah. Yang kedua, waktu apa? Waktu jawaz. Waktu jawaz. Bukan. Yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Namanya waktu ikhtiar. Waktu yang terpilih, yang kita boleh pilih. Ikhtiar, terpilih. Wa asyara lahul musannif, dan pengarang mengisyaratkan waktu ikhtiar itu adalah akhiruhu fil ikhtiyar ila zillil mislain. Dua kali ganda objek. Kalau kata objek tadi yang kita tegakkan itu 1 meter, lalu matahari duk turun sebelah barat, terhasilnya bayang sebelah timur, sama panjang dengan objek 1 meter, 1 meter. Zillul mislain, 1 meter objek, 2 meter bayang. Maksudnya, matahari dah makin jatuh. Matahari dah makin gelincir, dah makin hampir dengan terbenam. Jadi bila matahari dah makin terbenam, maka pancaran lebih condong. Bila pancaran lebih condong kena pada objek, terhasillah bayang yang lebih panjang. Kalau tadi daripada Zuhur 1 meter 1 meter, bila dah makin condong, maka jadi 1 meter objek, 2 meter bayang. 2 meter bayang itu adalah waktu apa? Waktul ikhtiar. Ustaz, perinci betul Ustaz. Tak pernah dengar sebelum ni. Memang perinci. Waktu saya mula-mula belajar pun, saya pun baru tahu. Oh, rupanya ada waktu fadilah, waktu terbaik, adanya waktu ikhtiar, adanya waktu jawaz. Alhamdulillah. Okey, bila bayang bagi objek 2 kali ganda, 1 meter objek, 2 meter bayang, maka itulah waktu ikhtiar. Wasalisu, dan waktu yang ketiga untuk waktu asar itu adalah namanya waktu jawaz. Waktu harus, boleh buat. Harus. Wa asyara lahu biqaulihi wa fil jawazi ila ghurubi syams. Dan waktu jawaz itu sehinggalah terbenam matahari. Waktu nak mula terbenam. Jangan dah terbenam dah lain. Fi ghurubi syams. Warabi'u, dan yang keempat waktu jawaz bila karaha. Ada satu lagi nama jawaz boleh tanpa makruh, iaitu wahwa min masir zil mislain ila asfirar. Lepas bayang itu dah menjadi 2 kali ganda daripada objek, sehinggalah mulanya langit ini dipenuhi dengan kekuningan. Orang kata mega-mega kuning. Dah mula kuning-kuning dah, kuning-kuning oren-oren dah. Itu waktu boleh tanpa makruh. Ada yang kelima, kita bagi nama dia sebagai musannif, pengarang kitab, memberi nama dengan waktu tahrim, waktu haram. Iaitu ta'khiruha ila an yabqa min al-waqti ma la yasuha. Waktu ni waktu haram. Waktu ni waktu haram. Solat sah tak Ustaz? Solat tetap sah, tapi kelakuan melaksanakan solat pada waktu tersebut adalah haram. Solat tetap sah. Ustaz, ada apa ni, kami tak dapat dengar penjelasan daripada Ustaz. Okey tak? Okey, baru okey. Hello. Tadi hilang kat mana Tak. tadi? Okay. Waktu haram, Ustaz. Waktu haram. Waktu haram, betul. Waktu tahrim. Waktu tahrim ni adalah ketika mana dia laksanakan solat ayyabaqa minal waqti ma la yas'u. Memang belum masuk maghrib. Maghrib belum masuk. Tapi dia laksanakan solat itu, kalau dia laksanakan 4 rakaat solat asar itu, pasti ada rakaat yang akan termasuk waktu maghrib. Contoh dia angkat takbir Allahu Akbar. 1 rakaat lepas waktu zuhur asar. 2 rakaat kedua pun masihlah waktu asar. Rakaat ketiga
Allahu Akbar, masuk waktu maghrib. Maknanya 4 rakaat itu tak dapat dilaksanakan dalam waktu yang begitu singkat. Dan itulah namanya waktu tahrim. Jadi solat sah tak sah? Solat sah. Dapat tak solat ada ataupun qada? Dapat solat ada. Tapi haram tak dia melewatkan waktu solat? Haram. Jadi bagi waktu asar itu ada 5 waktu. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karahah, dan juga waktu tahrim. Jadi Ustaz, bilakah waktu terbaik? Waktu fadilah. Yang waktu ikhtiar pun okey. Jangan sampai kita lewat sampai waktu jawaz bila karahah. Jangan. Jangan lewat sangat sampai dah kuning, dah langit dah mula kuning baru nak pergi solat. Okey. Jadi sekarang pukul 9.49. Okey, saya ringkaskan sikit sebab tuan-tuan dan puan-puan dah mula nampak dah apa itu zillun, apa itu zillul mislain, zillu mithlih, apa itu zillul istiwa, apa itu waktu-waktu yang saya sebutkan tadi. Okey, yang seterusnya lepas solat asar masuknya waktu maghrib. Bilakah masuknya waktu maghrib ni? Wal maghribu ay salatuhu wa summiyat bidzalika li fi'liha waqtul ghurub. Kenapa bagi nama maghrib? Kerana solat yang dilaksanakan pada waktu itu adalah ketika mana waktu ghurubus syams. Gharaba, ghurub, terbenamnya matahari. Bila terbenamnya matahari dalam bahasa Arab, terbenam itu dengan perkataan ghurub. Jadi maghrib diambil daripada perkataan gharaba. Jadi itulah nama kita panggil dengan maghrib. Solat apa? Solat maghrib. Okey. Solat maghrib, bilakah mulanya waktu solat maghrib? Wa waqtuha wahidun. Satu je waktu dia. Dia tak ada 5 waktu macam asar tadi. Dia tak ada. Dia satu waktu je. Iaitu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syams. Waktu dia adalah ketika mana terbenamnya matahari. Bila matahari bijami'i qursuha, bila keseluruhan bulat matahari telah hilang di ufuk. Di ufuk barat. Terbit di belah timur, terbenam di belah barat. Bila matahari terbenam, semua bulatan matahari telah terbenam, maka mulalah masuk waktu maghrib. Ustaz, macam mana wala yadurru baqa'i syi'a'i ba'dah? Ada, Ustaz, saya tengok macam ada sikit-sikit tak terbenam semua. Macam mana Ustaz? Kalau sikit tu dimaafkan. Dimaafkan, tidak memudaratkan. Wa miqdari ma yu'adzin. Okey, tapi Ustaz, ada pendapat yang mana mengatakan bahawa waktu maghrib ini adalah waktu dengan kadar ma yu'azzinu ay asy-syakhsu wa yatawaddau aw yatayammamu wa yasturu al-'aurah wa yuqimu as-salata wa yusalli 5 rakaat. Waktu maghrib ni berapa panjang? Kan? Berapa panjang? Okey, kita tahulah. Mula waktu maghrib itu ketika mana terbenamnya matahari. Sampai bila? Sebab apa? Matahari dah tak ada. Kan? Matahari dah tak ada. Kalau sebelum ni kita boleh ukur dengan bayang. Sekarang ni bayang pun ada, matahari pun dah tak ada. Dah terbenam. Jadi macam mana? Okey. Jadi satu pendapat, dan pendapat ini adalah pendapat qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i yang baru. Kita kena tahu Imam Syafi'i dia ada 2 qaul, 2 pendapat. Satu qaul jadid, satu qaul qadim. Qaul qadim ni pendapat yang lama. Qaul jadid ni adalah pendapat yang baru. Jadi Imam Syafi'i ketika mana lepas belajar dengan Imam Malik, beliau ada qaul, ada fatwanya yang qaul qadim. Kemudian bila Imam Syafi'i berhijrah lagi, Imam Syafi'i keluarkan lagi pendapat. Dan Imam Syafi'i tak segan untuk memansuhkan qaul lamanya demi memperbetulkan ia. Itu Imam Syafi'i. Okey, jadi
Pendapat yang baru mengatakan bahawa waktu maghrib itu bila terbenamnya matahari, orang tu pergi melaungkan azan, ambil wuduk ataupun tayamum, menutup aurat, pakai baju elok-elok, menunaikan solat dengan 5 rakaat. 5 rakaat ni maksudnya 2 rakaat, 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat lepas maghrib. Kan? Bukannya memang ada solat sebelum maghrib, tapi ini kita kira 5 rakaat je. 5 rakaat habislah waktu maghrib. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan lah. Nak laungkan azan berapa lama? Katalah kita ambil laungkan azan 5 minit. Kemudian ambil wuduk 5 minit. 5 minit contohlah. Ini contoh je. Tak adalah sampai. 5 minit. 5 campur 5, 10 minit. Dan nak pakai elok-elok tutup aurat dengan sempurna 5 minit. 5, 15 minit. Kemudian buat solat 5 rakaat. 3 rakaat fardu, 2 rakaat sunat. Katalah tu panjang sikit, 10 minit. 10 minit campur 15, 25 minit. Lepas je tenggelam matahari, 20 minit lepas tu habis waktu. Habislah kita. Yang sangkut kat jam, setengah jam tu, habislah. Dah tak sembahyang maghrib dah. Dah tak sembahyang maghrib dah. Macam mana? Kalau ikut qaul jadid, maka itulah dia. Akan tetapi, dalam hal ini kita memegang qaul qadim Imam Syafi'i. فإذا قضى المقدار المذكور خرج وقتها هذا هو القول الجديد والقديم ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. Dalam qaul qadim yang mana telah menguatkan qaul qadim tersebut oleh Imam Nawawi. Kan saya kata tadi, dalam mazhab Syafi'i ada 2 imam yang kuat, iaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'. Imam Nawawi setuju dan menguatkan qaul qadim, iaitu masuk waktu maghrib, tenggelam matahari, masuk waktu maghrib. Nanti bila tenggelam matahari kan langit kita ada macam merah-merah tu. Kita panggil merah. Masih ada kemerah-merahan di langit-langit, di kaki-kaki langit. Sampai hilang kemerah-merahan itu, habislah waktu maghrib. Jadi kita berpegang pada qaul qadim. Okey, wal isya, dan waktu isya bi kasril ain mamdudan ismu li awwal az-zalam. Kenapa dibagi nama isya? Kerana itulah isya ini diambil daripada perkataan awwal az-zalam, waktu mula-mula berlakunya kegelapan. Kan malam ada panjang waktu gelapnya. Kan start daripada pukul 8, 9 dah gelap dah. 10, 11 semua gelap. Tapi mula-mula berlakunya kegelapan itu kita panggil sebagai isya. وسمي صلاة بذلك لفعلها فيه وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. Bila hilang merah itulah masuknya waktu isya. وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت العشاء في حق أهله أي يمضي بعد الغروب الزمان يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم. Bila hilang merah, maka masuklah waktu isyak. Sekarang ada persoalan, Ustaz, macam mana ni Ustaz? Ada negara tu Ustaz, dia punya senja tu berjam-jam, tak hilang-hilang. Ada setengah, bukan kata hilang, sampai ke pagi tak hilang. Dia merah gitu sampai subuh. Ada negara yang mana matahari berpusing, masih lagi mengekalkan cahaya di negara mereka. Ada. Macam mana tu? Maka dia ambil fatwa ataupun ambil pendapat negara-negara jiran yang mempunyai waktu gelapnya. Maka dia ikutnya. Ikut negara yang berhampiran. Kalau tak ada, kalau negara dia tidak hilang merah. Maka masuk waktu isyak. Bila masuk waktu isyak ini ada 2 waktu. Waktu isyak ni ada 2 waktu. Ahaduhuma, yang pertama waktu ikhtiyar. Wa asyara lahu al-musannif biqawli wa akhirih yamtadda fil ikhtiyar ila sulusil lail
والثاني جواز وأشار له بقوله وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. Dua waktu isyak. Yang pertama daripada tempoh hilangnya mega-mega merah sampai 1/3 dari 1/3 thuluthul lail. 1/3 malam. Itu waktu dia. Kalau kita sekarang ni dalam pukul 12 macam itulah. Daripada pukul 9 sampai pukul 12 atau 12 atau 1. Ila sulusul lail. Wasani, dan waktu jawaz adalah fil jawazi ila tulu'il fajr sani, sampailah terbit fajar sani, fajar yang kedua. Fajar yang kedua ni kita panggil sebagai fajar sadiq. Fajar pertama fajar kadhib, fajar kedua fajar sadiq. Maknanya daripada tengah malam ataupun daripada 1/3 malam sampai subuh itu adalah waktu jawaz. Daripada awal sampai 1/3 waktu ikhtiar, 2/3 sampai habis waktu jawaz. Okey. Dan terakhir sekali waktu solat itu adalah waktu solat apa dia? Wa fil jawazi ila tulu'ul fajr as-sani ay sadiq wa huwa al-muntashiru daw'un mu'taridan bil ufuq. Wa amma al-fajr al-kadhib fa yatla'u qabla dhalika la mu'taridan bal mustatilan dhahiban fi as-sama'i thumma yazulu wa ta'qabahu az-zulmah. Yang keduanya dan yang terakhir adalah waktu subuh. Waktu subuh ni kita akan terkait dengan fajar. Fajar kadhib dan juga fajar sadiq. Fajar kadhib tu macam mana? Fajar sadiq tu macam mana? Dalam kitab menyebut fajar sadiq tu huwa muntashirah daw'uhu. Cahaya terbitnya fajar tersebut dia muntashirah, tersebar, mu'taridan, dan dia ialah secara mu'taridan bil ufuq, memanjang di ufuk langit. Adapun fajar kazib itu dia terbitnya fajar kazib itu sebelum fajar sadiq. Maknanya kalau kata subuh pukul 5, fajar kazib itu dia mungkin akan terbit sebelumnya, 1 jam sebelumnya ataupun setengah jam sebelumnya. Dah masuk pukul 10 Sekejap saya ringkaskan. Fayatul qabla dhalika la mu'taridan, dan fajar kazib ni dia tidak melintang, dia menegak, mustatilan. Cahaya itu menegak dan akan hilang di langit, fi itu mayazulu wa yataqul. Dan waktu subuh itu bila berlakunya fajar sadiq. Masuknya waktu subuh pada ketika fajar sadiq. Wa summiya salatu fi bidzalika li fi'liha fi awwalihi wa liha al-'asr kawsaqat. Okey. Saya ringkaskan waktu subuh itu sampai bila? Sampai wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfar. Bila dah masuk ke kuning-kuningan, maksudnya cahaya matahari dah mula memancar di kaki-kaki langit, maka berakhirlah waktu subuh. Wa wal ida'ah wa salisu waqtul jawazi wa asyara bil musannif qala fil jawazi ila tulu'i syams. Dan ada juga pendapat ataupun waktu jawaz bagi waktu subuh bila dah terbit matahari secara sepenuhnya. Tapi kita kat sini selalunya bila cahaya tu dah mula keluar sedikit daripada matahari, dah mula timbul di ufuk langit, maka habislah waktu subuh. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya itu perkongsian hanya berkenaan dengan waktu sahaja. Tak dapat nak pergi lebih laju. Sebenarnya waktu subuh tadi pun ada 5 waktu. Nanti kita kongsilah pada sesi-sesi akan datang berkenaan dengan mawaqitus solat. InsyaAllah pada akan datang kita akan kongsi lagi, iaitu tajuk berikutnya, syarat-syarat wajib solat ada 3 perkara. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sebelum saya akhiri perkongsian kita pada malam ini, saya nak baca. Tak ada soalan untuk malam ni sebab kita dah lewat dah pukul 10. InsyaAllah. Tak ada soalan. Kalau ada soalan, tulis dulu kat nota masing-masing, bawa pada minggu depan. Ataupun bagi kat admin, nanti admin bagi kat saya jawab pada minggu hadapan. Okey. Saya nak ketengahkan ada 3 masail yang ditanya oleh sahabat kita. Yang pertama, ada yang bertanya, Ustaz, kalau
tertinggal kalau kita tengah solat lalu terlupa rakaat. Saya ni tak tahu ni rakaat ke berapa, rakaat kedua ke ketiga, keempat ke keempat, tak tahu. Jadi macam mana? Duk ragu-ragu kan. Kalau duk ragu-ragu, maka dalam kitab Fathul Qarib menyebutkan bahawa kita ambil yang sedikit. Katalah keraguan kita itu berlaku pada rakaat kedua dan ketiga. Dan kita tak jumpa jalan. Dah duk cari dah. Mana 2, 3. Ambil je 2, lalu sempurnakan solat dan diakhiri dengan sujud sahwi. Kenapa kena sujud sahwi? Sebab kemungkinan kita melakukan rukun yang lebih. Tak batal solat. Okay. Jadi kita kena ambil yang paling sikit. Kalau kata keraguan itu antara 2 dan 3, ambil yang sedikit. Jangan ambil yang 3. Sebab kemungkinan kita memang kat 2. Kan dah kurang 1 rakaat. Dah masalah. Kita ambil yang sedikit. Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, ada yang tanya, Ustaz, macam mana kalau seseorang itu sembahyang lalu dia terlupa yang dia tak baca Al-Fatihah. Dia tak baca Al-Fatihah. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena tahu Al-Fatihah itu adalah rukun qauli. Dia adalah rukun yang mana kalau tak baca maka tak. Sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la taqra'u bi ummil kitab. Yang mana tidak dimulakan, tidak dibaca dengan ummul kitab itu Al-Fatihah. Jadi kalau tertinggal Al-Fatihah, kalau dia kata dia tertinggal itu pada waktu rukuk, contohlah dia dah semayang, lalu dia rukuk, dia teringat, aku tak baca Al-Fatihah tadi. Dia bangun balik, dia ambil Al-Fatihah. Kemudian dia rukuk. Maksudnya dia kembali kepada rukun sebelumnya. Tapi kalau dia teringat yang dia tertinggal Al-Fatihah itu dah berlalu beberapa rukun, ataupun mungkin dah waktu salam dah, nak salam dah tahiyat akhir dah, maka dia perlu naik semula untuk menyempurnakan 1 rakaat. Satu rakaat. Maksudnya rakaat yang dia tak baca Al-Fatihah tadi dianggap delete dia. Dianggap delete dan dia tambah balik 1 rakaat. Macam mana Ustaz kalau saya teringat tu lepas dah bagi salam? Dah bagi salam rupanya baru ingat, alamak, rupanya aku tak baca Fatihah kat rakaat kedua tadi. Kita kena tengok. Di situ kita kena tengok waktu pemisahan waktu salam itu dengan kita sedar itu panjang ke pendek. Kalau pendek maka boleh terus bangkit dengan 1 rakaat. Kalau dah panjang, dah gerak, dah keluar masjid, baru teringat, dah berlalu beberapa percakapan, perbualan, maka solat balik semula sahaja. Okey, soalan yang ketiga Ustaz. Bila Ustaz sentuh berkenaan dengan sujud sahwi, tadi kan kita kalau terlupa, kita ambil yang rakaat yang sedikit. Kalau kita tertinggal Al-Fatihah, lalu kita tambah dengan 1 rakaat, kemudian sebelum salam kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Sekarang soalan dia, sujud sahwi itu apa? Ada orang tanya sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi itu adalah sujud yang kita laksanakan kerana lupa ataupun tertinggal amalan sunat ataupun tertinggal fardu yang terlupa, bukan disengajakan. Sebab sujud sahwi tidak mampu untuk menampung rukun. Sujud sahwi tak boleh tampung rukun. Kalau terlupa kunut ataupun sengaja tinggal kunut, sujud sahwi mampu lagi untuk menampung kunut sebab kunut sunat. Tapi kalau menampung rukun tak boleh. Kenapa sujud sahwi? Sebab aku tak baca Fatihah. Tak boleh. Kena repeat dulu, kemudian kita sujud sahwi. Dalam sujud sahwi kita baca apa? Subhana man la yanamu wa la yasu. Itu pendapat yang kurang rajih. Kalau manakala Imam Nawawi dalam kitab beliau Raudatul Talibin, beliau mengatakan bahawa dalam sujud sahwi lebih afdal baca dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi nak baca subhana rabbiyal a'la boleh, nak baca subhana man la yanamu wa la yasfu pun boleh, tak ada masalah. Sahwi dilaksanakan 2 sujud seperti sujud dalam sujud wajib
ada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud nak baca pun boleh tak? Ada masalah. Moga-moga memberi manfaat kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan kita semua dalam memperbaiki solat kita. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah kunci tiang bagi agama. Dalam satu benarlah solat kita, maka sempurnalah segala amalan-amalan kita yang lain. Moga-moga atas perkongsian yang serba sedikit yang boleh saya kongsikan dengan perempuan ini memberi manfaat bersama dan mempercantikkan lagi solat kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di mahkamah. Jadi saya mohon maaf dah ambil masa tuan-tuan dan puan-puan 10-9 minit dah. Kadangnya dalam 45 minit ke 1 jam je. Ni dah 1 jam 10 minit dah. Itulah dia kalau daurah memang macam ni. Saya minta maaf sangat-sangat jika ada tersalah kata, tersilap bicara, atas segala kekurangan. Mohon maaf. Saya serahkan semula majlis kepada puan moderator kita terus. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Rahmat atas perkongsian ilmu ini. Ya, marilah sama-sama kita ikuti, kita akhiri dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.